Terima kasih Ovan. 谢谢 Lagu yang indah. 那个很美丽的诗歌。 Tuhan itu sungguh baik. 主你真好， Amin. 阿门，弟兄姐妹 Mari 们， kita berdoa. 我们祷告。 Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. 我们在天上的阿爸父， Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang Maha Tinggi, namun juga Allah yang mengasihi kami. 我们感谢你，主你真正爱我们的上帝。 Bahkan kasih-Mu yang besar Engkau telah nyatakan ketika Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan Amen. kami Yesus Kristus. 因为你的大爱，你已经差遣了主，你独生的儿子主耶稣基督 Untuk menebus kami orang yang berdosa. 来救赎我们这些罪人。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主。 Oleh sebab itu Tuhan, pada hari ini sebagai umat tebusan-Mu Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. 所以在今天早上，我们成为主已经是我们回来的信徒们。 Allah Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami, 求主你的圣灵打开我们的心灵， supaya kami dapat memahami firman-Mu, 使到我们能够明白主你的话 dan 语， mampukan kami melakukannya juga. 也是叫我们来实行主你的话语。 Berfirmanlah ya Tuhan. 就是向我们说话， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名讲祷告， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu sekalian. 平安，弟兄姐妹们， Apa kabar? 好吗？ Baiknya kok nyeret sebaik. Apa kabar? 好吗？ Baik ya, puji Tuhan. 好吗，弟兄姐妹们？ Hari 感谢 ini 主。 semangat kita adalah Thanksgiving, ucapan syukur. 今天早上我们的主是感谢主。 Saudara, minggu lalu atau selama sebulan ini kita belajar firman Tuhan tentang bahaya keduniawian. 今天我们一整个月的讲道，我们在学习在世界上的危险。 Minggu kedua yang lalu kita belajar tentang mengasihi dunia tanpa menjadi duniawi. 上个礼拜第二个星期，我们学习我们享受世界，但是不被世界束的。 Apa sih cinta itu? 什么叫做爱？ Saudara, Bapak gereja yang bernama Agustin, seorang teolog yang terkenal, dia berkata, bahwa cinta itu adalah getaran jiwa yang mendorong seseorang kepada yang dicintainya. 阿古斯丁教会的部告诉我们说，爱就是说我们推动我们去爱我们所爱的人。 Cinta itu seperti bandul pemberat yang dilemparkan, 爱就像一粒球丢过去， lalu kita keseret, kemana, betul ya? Jadi kalau bandulnya cintanya kepada uang, kita keseret tuh, terus tariknya duit 如 terus. 果丢过来的是钱，我们就尽量去借它。 Kalau cintanya sama seorang wanita yang kita sukai, kita kemana saja wanita itu kita lihat ya. 如果我 Hati kita 们 di 的爱 sana. 是对一个女孩子的话，这个女孩子往哪里去，我们一直望着她。 Nah itu ngomong cinta. 哪个讲到爱？ Hari ini kita ngomong menikmati dunia. 今天我们所要讲的就是享受这个世界， Bolehkah orang Kristen menikmati dunia? 可以不可以？基督徒享受这个世界， Boleh nggak? 可以吗？ Langsung cepat jawabnya. Boleh dong, boleh dong. 很快的讲，可以，可以， Ya iyalah, boleh lah. 一定是可以的。弟兄 Bukankah 姐妹 kita masih di dunia? 当我们活在这个世界上， Bukankah Tuhan menciptakan dunia itu baik, sungguh amat baik? 是上帝创造天地，看作是好的， Masa nggak dinikmati? 难道不可以享受吗？ Betul ya? Nah setelah kita baca kembali ayat yang sudah 3 minggu ini kita baca, 我们再读回去，我们差不多已经3个星期，我们所读的圣经章节， di dalam bahasa Indonesia saya bacakan, 在印尼文牧师再读给他们听。 Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 不要爱世界和世界的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。因为凡世界上的事，
就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生骄傲，都是不是从上父而来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行上帝旨意的是永远长存的。 Apakah yang dimaksud dengan dunia? 什么叫做世界呢？ Saudara, di dalam bahasa Yunani yang digunakan di dalam ayat ini, kata dunia itu menggunakan kata kosmos. 希腊文讲到这个世界是用 cosmos 这一句话。 Ingat kosmos, ingat beras. ingat beras. Ya, kalau 讲到 cosmos， 我们想到什么？ saudara tahunya kosmos tempat beras ya. 差不多几年的时间，吹销这个 cosmos 就是收藏这个米。 Saudara, kosmos itu 弟兄姐妹们 ，cosmos yang pertama itu biasa digunakan di Alkitab untuk menyebutkan dunia fisik yang Tuhan ciptakan, alam semesta yang Tuhan ciptakan. 在圣经上讲到 cosmos 就是一个世界，上帝所创造的。 这个宇宙是上帝所造的， Dan dunia ini Tuhan ciptakan sungguh amat baik. 上帝造这个全世界看作是好的， Tuhan jaga dengan keteraturan. 上帝用安排的很好来照顾这个世界。 Makanya kata kosmos itu juga kemudian diturunkan dalam bahasa Latin, dipakai sama bahasa Inggris jadi kata kosmetik. 所以cosmos 这一个字，英国就把它换成一个叫做这个永美的。 Ibu-ibu tadi datang ke sini pakai kosmetik. 刚才你来这里的时候，你有用这些粉吗？ Supaya apa? 知道什么呢？ Supaya indah, cantik, teratur, betul ya? 知道漂亮、安排好、看得好。 Karena dunia yang Tuhan ciptakan itu adalah baik, indah, dan teratur. 因为上帝所创造的世界看作是好的，是安排的很好的。 Di dalam Alkitab kata kosmos juga digunakan untuk menyebut manusia yang menghuni dunia, ciptaan Tuhan itu. cosmos 在圣经也是讲到人，上帝是造人是好的。 Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. 上帝爱世人， Maka ia mengutus anaknya yang tunggal. 所以他差他独生的儿子， Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 直到每个信他的不至灭亡，反得永生。 Ketika Alkitab mengatakan Tuhan Allah mencintai dunia, mengasihi dunia, itu bicara tentang dunia dalam arti manusianya. 当圣经讲到上帝爱世界，就是讲到上帝爱世人的关系。 Nah, kata kosmos juga digunakan untuk menggambarkan keduniawian. 因为 cosmos 也是讲到对世俗的 Manusia yang berdosa, yang tidak saleh, yang hidupnya berantakan meninggalkan Tuhan. 不诚实的人、不虔诚的人，人离开了上帝。 Bicara tentang nafsu, dosa, kejahatan. 讲到这个罪恶、恶事， Maka pertanyaannya sekarang, ketika ayat ini berkata janganlah mengasihi dunia, ini adalah berkaitan dengan yang pertama, kedua, atau yang ketiga? 讲到爱世界，这个是你看在第一节还是第二节或者第三节？ Yang ketiga, betul ya? 第三节， Jangan mengasihi keduniawian. 爱是这个世界， Tapi masalah nggak? 爱世界有错吗？ Tetap masalah bukan? Kita hidup di dunia. 我们活在这个世界上， Hidup sehari-hari kita berurusan dengan urusan dunia dan sedikit-sedikit keduniawian, betul nggak? 我们每一天活在这个世界上，就是我们所看的、我们所做的，全部都是照世俗了。 Boleh nggak orang Kristen nonton? 可以不可以基督徒 Boleh nggak? 看电影？ Boleh, cepat-cepat boleh, klaim dulu. 可以不可以？ Boleh nggak orang Kristen makan? 可以不可以？ Ya boleh lah. 基督徒吃饭一定是可以。 Makan supaya nggak duniawi itu kayak apa ya?
Kalau makan, lalu ditanya, enak nggak? 如果当我们吃饭的时候，人家问好吃吗？ Ntar jawab dibilang enak, dibilang dosa lagi. 如果我们回答好吃，人家又说有罪。 Ya, lain kali kalau istri di rumah masak, saudara makan masakannya kurang enak, lalu istri bisa tanya kan, enak nggak? 如果妻子在家里煮饭煮菜以后，我们吃了以后，太太问好吃吗？ Saudara bilang, saya nggak boleh menikmati makanan, katamu sedosa. 我们可以讲好吃不好吃，牧师说有罪恶。 Apakah begitu maksudnya? Apakah maksudnya kemudian kita itu lebih baik meninggalkan dunia ini, menyangkali dunia ini? 如果这样子，我们比较好离开这个世界，不要违背这个世界。 Nah, saudara sekalian, kalau saudara suatu hari ke Amerika, 如果弟兄姐妹有一天你到美国去， lalu saudara mampirlah ke satu tempat di Philadelphia namanya Lancaster County. 你就到一个地方叫那个County， Jangan kaget saudara. 你不要再吓了一跳， Kalau saudara lagi naik mobil, 你不要吓到，如果你坐在车上的时候， lalu disalib pakai kereta kuda. Tak tik tuk tik tak tik. 以后你 Suara 就 sepatu 坐那 roda. 个马车。 Saya beberapa kali ke Lancaster. 我有几次到伦敦去， Itu adalah komunitas orang Kristen yang namanya Amish. 那边很多的基督徒叫做 Amy， Mereka kumpulannya eksklusif. 那边他们是一个团契，是一个私人的团契， Mereka tidak mau pakai teknologi modern, 他们不用这个现代的这个机器， nggak mau pakai listrik, 不要用灯， di rumah pakai lampu teplok, 全部用这个些油灯，油灯， Mandarinnya lampu teplok itu apa itu? lampu minyak saya。 Mobil nggak mau ada mesinnya itu modern, nggak mau bergantung sama modern. 他们不要用这现代化的，但是他们用这些比较古老的， Saudara mau begitu? 是不是这样子，弟兄姐妹你？ Berarti minggu depan di parkiran mesti kita sediakan rumput. 如果这样子，下个星期在泊车的地方，我们要要种草。 Saudara, seorang teolog yang tadi saya sebut namanya Augustine, 有一个神学家叫做 Augustine， dia hidup di abad ketiga keempat, 在第三世纪， membantu kita menggambarkan tentang bagaimana melihat dunia. 他讲到怎样子看这个世界， Dia berkata, gambarannya adalah seperti cincin. 世界就像一个戒指一样。 Bayangkan kalau ada orang sudah pacaran 5 tahun, 你怎么想？如果一个人已经谈恋爱5年了， lalu suatu hari prianya memberikan kepada wanitanya, melamar, dikasih cincin pertunangan. 如果有一天男的向你的求婚，他就送给他一个戒指来订婚。 Kira-kira menurut saudara yang wanita senang nggak? 大概你想想，这个做女孩子的喜欢吗？ Wanitanya lihat cincinnya. 这个女孩子看看这个戒指， Udah 5 tahun pacaran, 她就在那边哭，已经5年了谈恋爱， akhirnya dikasih cincin. 最后你送我一个戒指。 Kalau saudara melihat wanita itu begitu, kalau saudara jadi prianya senang nggak? Cincinnya diterima dengan terharu begitu. 如果你的这样子欢喜，差不多要哭来领受这个戒指，你做男的喜欢不喜欢看了？ Halo? 你 Senang? 看了喜欢不喜欢？ Harusnya senang ya? Senang. 一定喜欢。 Lalu kemudian masuk ke pernikahan. 以后进入婚姻， Waktu di pernikahan, sekali lagi ada cincin pernikahan. 再次有这个结婚的戒指。 Cowok yang tadi kemudian memasangkan cincin itu ke tangannya wanita ini. 刚才的这个男人就把这个戒指戴上这个女孩子的手指， Sebagai tanda ikatan cinta pernikahan. 成为一个婚姻。 Ceweknya terharu lagi. 这个女孩子又在觉得很高兴，她就哭起来， Dia bangga sekali. 很骄傲的
看着这个戒指， dia cium-cium. 他就在那吻着这个戒指。 Kalau saudara jadi prianya senang nggak? 如果你成为他的男分， Terharu 你 ya? 喜欢吗？ Senang ya? Terharu. 一定是觉得很喜欢。 Seminggu setelah pernikahan, 结婚了1个星期、 sebulan, 1个月、 setahun, 1年、 2 tahun, 2年， tiap hari, 每一天、 tiap jam, 每个时间， wanita itu selalu elus-elus cincinnya. 这个做女孩子的一直插着她的那个戒指， Aduh, senang sekali. 我就很喜欢拿来闻闻。 Suaminya dicuekin. 她不理她的丈夫。 Kira-kira kalau saudara jadi suaminya, senang nggak? 如果你成为她的丈夫， Halo？ 你喜欢吗？ What's wrong? Apa masalahnya? 你现在高兴吗？什么问题？ Julianto sama Janice gitu nggak? Cincinnya aja yang diliatin. Ini yang 如 baru 果你 menikah. 戴着那个戒指，你这吻着她， Saudara, cincin itu adalah tanda ikatan hubungan dengan suaminya, betul nggak? 弟兄姐妹们，这个戒指就是她与丈夫的联合在一起。 Kalau orang ini ikut cinta banget sama cincinnya berarti selama ini yang dia cintai siapanya? 如果她只有啊爱上她的戒指， Cincinnya yang dia nikmati, 这些时间她爱的是谁？ bukan 她是爱 hubungan, 戒指， bukan hubungan dengan pria itunya, 不 betul 是 nggak? 她跟那个男孩子的关系。 Maka Agustin of Hippo, dia itu adalah bishop di Hippo di Afrika Utara. 所以阿古斯丁在非洲南非洲南非， Pemikirannya itu sangat hebat sampai hari ini menjadi dasar dari banyak pemahaman Kristen yang baik. 他的思想，他的讲解很好，到今天很多基督徒在那边想着他几句 Dia 话。 berkata begini, 他这样子说： sikap terhadap realita itu ada 2 hal, 真正的实现我们的态度有2种， yaitu uti. 目的 Uti. 目的 Uti itu artinya use atau menggunakan. 有的意思就是使用， Paling gampang ingatnya utilitas, gitu ya. 最容易记得就 utilitas， 就是用着。 Sikap yang kedua adalah namanya frui, 第二个就是 free， yaitu menikmati. 就是享受。 Tuhan itu menciptakan sesuatu untuk memelihara kita, supaya melalui sesuatu itu kita menggunakan, memanfaatkan. 上帝创造这些东西，让我们可以去享受，创造这些，让我们去使用它。 Kita tujuan akhir dari apa yang Tuhan beri itu bukan kenikmatan di dalam itu. 上帝创造这一些的最后的一个他要的，不是我们就看在这个东西的里面的一个享受。 Harta, kesehatan, apa saja yang sifatnya sementara tidak akan memberikan the true good, kebaikan yang sejati itu. 钱财、健康这些都不是就给我们是一个最好的， Karena itu bisa hilang. 因为这些都要过去。 Uang bisa hilang nggak? 钱能够过去吗？能够不 Harta 见 bisa 吗？ hilang nggak? 财物能够不见吗？ Jangankan gitu, suami atau istri bisa ngilang, betul nggak ya? 不要说单单这一些，太太妻子都能够不见了。 Yang bisa mendatangkan kenikmatan itu adalah dari sesuatu atau pribadi yang memiliki kebaikan yang sejati. 能够叫我们幸福、叫我们享受的，就是真正的好处。 Allah itu memberikan sesuatu kepada kita untuk kita gunakan. 上帝赐给我们，叫我们去用它， Sehingga melaluinya kemudian kita jadi dekat kepada Tuhan dan menikmati Tuhan yang adalah kebaikan yang sejati. 借着这些东西，我们更加靠近我们的神，享受我们的神，知道我们的神最好的。
Saudara Agustin kemudian berkata begini, 然后阿古斯丁这样子说， kita itu telah tersesat jauh dari Allah. 我们已经从上帝迷了路很远。 Dan jika kita ingin kembali ke rumah Bapa kita, 如果我们要回到父的家， maka dunia ini harusnya adalah digunakan, bukan dinikmati. 这个世界是应当我们去用它，不是我们去享受它。 Melalui apa yang kelihatan, walaupun itu sifatnya hanya temporer, 借着一些所讲kelihatan的， yang kelihatan. 借着一些所看到的，虽然这些是暂时的， Entah itu kekayaan, 或者这些是富有， entah itu benda-benda lainnya. 或者说这些什么的物质， Melalui apa yang Tuhan beri itu, 借着上帝所赐给我们的， kemudian kita bisa melihat Tuhan 我们可以借着这些看到上帝 yang menyediakan, 他预备给我们的， ya yang memiliki segala sesuatu, 他拥有这些的， yang memberikannya kepada kita. 他赐给我们， Sehingga dari apa yang material dan sementara itu kita dapat menggenggam apa yang rohani dan bersifat kekal. 直到借着这些物质，他所赐给我们的物质，我们能够抓到，我们可以看到我们的上帝。 Amin. 阿门，弟兄 Saudara 姐妹们。 memahami kalimat ini ya, indah sekali. Saudara Agustin itu dari kecil, pemuda sampai sebelum umur 30 tahun hidupnya rusak. 阿古斯丁从小孩子到他做年轻人的时候，他的生活是一个很败坏的生活。 Dia pinter, 他很聪明， tapi dia secara moral itu ya rusak dalam arti begini. Dia hidup kumpul kebul, 7-Eleven misalnya. 照道德来，他已经陷落在罪恶，因为他活着，他一个女孩子同房， Dia menikmati kenikmatan dunia. 他享受这个世界， Sampai akhirnya dia bertobat. 但是最后他悔改了， Dan dia kemudian menyadari 然后他感觉到 hidup manusia itu seperti ada dalam kegelisahan. 人的生命就是在一个觉得很悲伤这样子， Mengejar sesuatu, 追求一个东西 tapi tetap semakin gelisah. Tetap gelisah. 还是觉得伤心， Sampai akhirnya dia kemudian menemukan Tuhan. 最后他可以找到上帝， Dan dia mendapatkan ketenangan. 才可以得到一个安静的心。 Saudara kalau lihat tabungan saudara gelisah nggak? 照弟兄姐妹能够吗？ Halo? Kalau lihat tabungan kita gelisah nggak? 如果看到我们的存款， Musa 我们觉得伤心吗？ Hari Minggu jangan ngomong tabungan Musa, keringetan. 牧师在星期天不要讲到存款， Anda 我在流泪流汗。 Anda buka tabungan setiap 存款剩下100万， 1 juta ya Ipaiwan ya. Mulai gelisah. 开 Kerja 始 keras. 觉得哇很紧张。 Akhirnya target tercapai tahun depan buka tabungan 1M. 以后到明年我们再打开我们的存款，有1个M， Senang nggak? Senang atau gelisah? 高兴吗？ 1M buat beli rumah nggak cukup Tuhan. Betul ya? 1个M 买屋子够了。 Kerja keras lagi 1 tahun. 在勤劳的工作， Buka tabungan 再打开我们的存款， 10M. 有10个M， Senang nggak? Halo? 高兴吗？高兴吗？一年1个M 差不多，明年有10个M， 高兴吗？ Senang nggak? Saudara Kasih, mah. duitnya banyak banget ya. 他的钱 Ditanya 比较 nggak 多。 senang-senang. Ada uang 10M di tabungan senang nggak? 如果在我们这 Halo？ 存款里面有10个 Senang？ M 的钱，高兴吗？喜欢吗？ Tenang nggak? 安静吗？ Begitu lihat 10M, senang tapi mikir lagi. Tuhan, nanti buat pensiun, apa ya Tuhan? Betul ya? 如果我再有这10个M，等下如果我已经退休了， Hati kita itu dipenuhi kegelisahan. 我们的心充满着这个忧虑， Karena ada getaran tadi itu. 因为有这个动作。
sampai kemudian datang kepada Tuhan. 直到我们来到主的面前， Sumber kebaikan dan cinta yang sejati. 那真正的爱， Disitulah di dalam tulisannya Agustinus berkata, engkau menciptakan kami untuk dirimu sendiri dan hati kami ini baru bisa tenang sampai kembali ke dalam pelukanmu, di mana kami seharusnya di situ. 你创造我们是为着，到那个时候我们回到你的这，我们才有一个安静的心。 Setelah apa yang kita pelajari? Apa yang kita pelajari? 我们所学的是什么？ Setelah poin pertama, 第一， objek yang temporer seperti kenikmatan duniawi tidak boleh dinikmati sebagai frui. Itu hanyalah sarana untuk digunakan sebagai utih agar kita lebih dekat kepada Tuhan. 暂时的东西像这个世界一样，我们不可以去享受它，成为一个目的。 Kalau engkau ingin menemukan kenikmatan di dalam kekayaanmu, 如果你要享受在你的财务中， sampai titik tertentu engkau tidak akan pernah puas. 到几十分你也不能够满足你的心。 Tapi kalau melalui kekayaanmu engkau kemudian terhubung kepada Tuhan Sang Pemberi Berkat, 但是如果借着你的钱财，你看到上帝成为赐给你的你的钱财的源头， maka engkau mendapatkan kepuasan dan ketenangan sukacita itu. 你就要得到那个满足跟喜乐。 Saudara, dalam 1 Timotius 6 ayat 17, firman Tuhan berkata begini. 第17节，这个是上帝话语讲子说， Peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tertentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 17. 1 Timotius 6 ayat 17. 1 Timotius 6. Nggak ada ya? Ini saya. Baik. 你要束缚那些今生富足的人，不要自高，也不要靠无定的钱财，只要靠那后世百物给我们享受的神。 Ya. So sekalian ayat ini tampaknya seperti buat orang kaya ya. 这一节圣经章节像是对这些有钱人说的话。 Kalau gitu bukan buat kita ya. Saudara termasuk yang kaya nggak? 不是对我们说话。 Saudara, ayat ini buat yang kaya maupun yang kepingin kaya. 这一节圣经章节是对这些富有的人，也是这享富的人。 Saudara kepingin kaya nggak? 你有想成为富有的人吗？ Di dalam 1 Timotius 6 ayat 9, 10 dikatakan orang yang kepingin kaya jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan dan penderitaan. 有圣经章节讲，想要发财的人要陷入在这个试探当中。 Saya suka dengan kata berharap. 我喜欢的一句话就是希望。 Jangan berharap pada harta. 你不要望着你的钱财， Jangan mengandalkan harta. 不要靠着钱财， Jangan menganggap harta itu sumber dan tujuan akhir buat kebahagiaanmu. 钱财不是最后的目的，在你的幸福中。 Saudara, kata elpis itu bagus artinya. Elpis. Elpis，它的意思很好。 Berharap itu dalam bahasa Yunaninya elpis itu artinya apa? Menaruh harapan yang penuh karena yakin itu bakal terjadi segera. Elpis 是说在心里有一个盼望，盼望这个东西一定要成就，直接成就。 Itu beda sama orang Indonesia. Wah, saya berharap, maksudnya ngarep, gitu kan ya? 跟印尼人不一样，说我希望，是说我盼望的意思。 Saya berharap deh nanti waktu salaman sama Musa kasih saya cepet ceng. 我希望等下跟牧师握手的时候，牧师给我100千。 Itu berharap atau ngarep? 那个是盼望还是是希望？ Dikasih boleh, nggak dikasih nggak apa-apa, betul ya? 给也是好，不给也好。 Tapi elpis itu, 但是 Elpis 的意思， itu gambarannya itu seperti gini, saudara.
他的讲者的意思， Saudara sudah naik pesawat terbang dari Jakarta ke Surabaya. 你已经乘飞机从雅加达要到泗水， Habis take off lalu 10 menit pertama pesawat sudah stabil di udara. 上飞了以后，差不多10分钟，飞机已经安静在空中了， Baru 10 menit. 才10分钟 Ke Surabaya 1 jam. 到泗水有1个小时的时间， Tapi baru 10 menit ada di dalam pesawat itu. 才10分钟你有在这个飞机上， Lalu siap-siap ambil koper, ambil apa? Backpack. 以后你 Ransel 就预备好拿着你的礼物你的行程， Langsung antri di lorong. 你的东西带在身上，就 Siap-siap di depan pintu. 预备好下车， Seolah-olah sudah mau sampai. 预备好下飞机。 Ada nggak yang gitu? 已经要到了， Ada yang kalau naik pesawat begitu? 有没有人乘飞机这样子呢？ Kapan biasanya kita begitu? 是否我们能够 Kalau sudah mendarat, 如果这样子，sudah sampai. 当飞机下飞了，已经到了。 Nah, Elpis itu berharap itu artinya gitu. Yakin sudah saat ini sampai tujuan. Segera terjadi. LP 的意思就是立刻成就。 Orang yang berharap pada harta 一个靠钱财的人， adalah orang yang menganggap harta itu adalah tujuan. 当做这个钱财这个目的， Kesenangan itu adalah tujuan. 一切的就是目的。 Tempat dia bersandar dan menikmati. 他所靠着的，他所享受的。 Tuhan bilang, harta itu bukan tujuan. 我告诉你，钱财不是目的， Harta dan dunia ini adalah alat untuk kita boleh terarah menuju kepada Allah yang adalah sumber sukacita 钱 sejati. 财跟这个世界是我们可以望着上帝，我们的目的，最后的目的。 Ada istilah hedonisme. Hedonisme. Tahu artinya? Hedon, gitu ya. Artinya menganggap kesenangan sebagai tujuan hidup. 就是把幸福成为一个生命的目的、生活的目的。 Banyak orang yang hari ini seperti itu. 今天很多人就像如此， Benda, harta, dan dunia ini bukanlah tujuan akhir. 财务世界不是我们最后的目的。 Saudara, menariknya sekarang ada filsafat moral yang disebut paradoks hedonisme. 今天有这些哲学家，他成为一个 paradox。 Para ahli mulai menyadari bahwa mencari kesenangan sebagai tujuan utama hidup itu ternyata malah kemudian melelahkan dan akhirnya malah kagak senang. 寻找幸福成为生命的最后的目的。 Saudara, sebetulnya itu sudah lama dipikirkan oleh seorang filsuf Kristen, Joseph Butler. 基督徒哲学家，他这样子说。 Yang menariknya walaupun dia ini uskup di Inggris, tetapi pemikirannya itu dihormati oleh filsuf-filsuf modern yang sekuler. 他是一个神父，但是他的思想，这些哲学家，世界上世界能够设下合作。 Ketika kita fokus pada kesenangan dan tidak memberikan ruang kepada apapun juga, 当我们把幸福成为我们的中心点的时候， makalah kita itu gagal menikmati apa yang disebut senang itu. 反而我们失败了来享受这个哪叫做幸福。 Para ahli modern melakukan penelitian. 这些人在调查， Saudara, responden diuji, mereka itu dikasih suruh dengar musik, suruh pilih musik yang paling hedon yang mereka suka, boleh terus mencari. 他们给他们听这个音乐，他们所听的音乐，叫他们选择那个音乐是他们所喜欢的，叫他们幸福的。 Percobaan yang kedua adalah nonton film. 第二的试验就是叫他们看电影， Suruh nyari terus film yang kamu suka. 叫他们一直找yang 他们 membuat 所喜欢的电影， yang membuat kamu senang. 让他们可以喜乐。 Hasilnya
成绩， ketika terus melakukan pencarian itu, 一直在寻找寻找， sampai titik tertentu akhirnya malah merasa tidak senang, tidak nyaman, gelisah. 到一个时候找，一直找，反而叫他的心觉得忧虑，一直在怎样子忧虑。 Saudara, seorang ahli filsafat lainnya, John Stuart Mill mengatakan, 有一个人就是 John Stuart Mill 这样子说， yang berbahagia itu adalah orang yang bukan fokusnya mencari kesenangan. 有福的人不是他一直在找着幸福， Tapi orang yang melakukan sesuatu yang umum dengan menekuninya, 但是一个人殷勤的做他每日的工作， karena kebahagiaan dan kesenangan itu adalah hasil dari bagaimana kita hidup, bukan sesuatu yang kita kejar. 喜乐跟幸福是一切我们所得到的，我们所想，不是我们所追求的。 Itu kalau filsuf sekuler aja ngomong begitu. 如果世界的哲学家这样子说， Maka itu mengkonfirmasikan apa yang Tuhan ajarkan dalam firman-Nya. 我们要看到上帝所教导的，在他的话语里面。 Maka saudara, bolehkah menikmati dunia? 所以弟兄姐妹们，我们不可以享受这个世界？ Bagaimana menikmati dunia? 怎样子享受世界 Poin 呢？ kedua kita hari ini, 第二点，在今天， mari yang bahasa Indonesia bersama dengan saya. 1, 2, 3. Harta dan segala yang kita miliki adalah berkat pemeliharaan dari Tuhan. Syukuri dan manfaatkan dengan sepantasnya. 财物跟一切我们所有的，都是上帝所赐给上帝的上帝抚养我们的，上帝所赐给我们的，感恩，叫我们能够使用它。 Syukuri supaya melalui harta atau apa yang Tuhan berikan itu, kita akhirnya menemukan Tuhan di balik yang sementara itu. 感谢上帝，借着这些上帝所赐给我们暂时的物质，我们可以找到上帝， Iman kita jadi bertumbuh. 我们的信心更加增长， Hidup kita jadi lebih tenang. 我们的生活更加的安静。 Karena apa yang Tuhan beri mengantar kita kepada pengenalan yang dalam 因为 kepada 上帝 Tuhan. 所赐给我们，叫我们更加的认识他。 Amin. 阿门，弟兄姐妹们。 John Calvin itu berkata begini. John Calvin 这样子说： Untuk apa ya kita itu makan? 我们吃饭来做什么？ Makanan itu adalah pemeliharaan Tuhan. 食物是上帝的抚养， Karena tubuh kita itu lemah. 因为我们的肉体 Kita perlu 软弱 makan. 我们需要吃， Tapi yang terutama, 但是最重要的， melalui itu, 借助这一些， kita akhirnya jadi menghormati Tuhan yang memelihara hidup kita. 我们要尊重抚养我们的上帝。 Amin. 阿门，弟兄姐妹们。 Dari Januari sampai November ini, 我们知道这个11月份， apa berkat Tuhan? 我们的什么是上帝的恩典？ Kenaikan gaji, 我们的薪水涨了吗？ dapat benda ini, dapat mobil baru dan sebagainya. 得到这个东西，得到新的汽车等等， Apakah semuanya itu menghantar engkau kepada lebih mengasihi Tuhan? 是否这一些教你更爱上帝吗？ Yang terakhir, 最后， mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Manfaatkan secukupnya untuk diri sendiri, bagikan apa yang Tuhan titipkan untuk sesama. Di 为着 dalam apa yang kita punya, ada titipan Tuhan untuk sesama. 为着自己使用足够去使用，但是我们可以分给别人，上帝所托付给我们的，我们apa yang di dalam apa Di dalam apa yang kita punya, 在我们所拥有的，有上帝的托付给那些需要的人， ada titipan Tuhan untuk sesama. 有上帝的托付。 Amin. 阿门，弟兄姐妹们。 Paulus suatu hari diberikan kiriman persembahan ya, dukungan kasih dari jemaat Filipi. 使徒保罗从菲律宾的教会有把爱的这个交给托付他， Tentu saja Paulus senang, 保罗一定很喜乐，很喜欢。 tapi dia berkata begini, 但是他这样子说， aku belajar mencukupkan dari apa yang
Tuhan berikan. 我谢谢足够上帝给我的， Rasa cukup itu penting. 我们的感觉够了是重要的。 Gampang nggak untuk punya rasa cukup? 容易吗？当我们有一个感觉够了。 Seorang filsuf lainnya bernama Eric Fromm berkata, Eric Fromm 这个哲学家这样子说， ketamakan itu adalah seperti lubang yang tidak punya dasar. 贪心就像一个洞，没有底的洞，没有根基的洞。 Kalau lubang tidak punya dasar, saya kasih 1 gelas air, bisa penuh nggak? 如果这个洞没有盖，我们把它添水上去，能够满吗？ 1 ember bisa penuh? 一桶能够满吗？ 1 tangki, truk tangki bisa penuh? 如果没有底，一大车的那个桶能够满吗？ Orang yang tamak tidak akan pernah merasa cukup. 一个贪心的人、贪污的人、贪心的人，他不能够觉得满足， Hidupnya semakin khawatir. 他的生命每一天在诱惑， Paulus bisa mencukupkan diri. 他生命在忧虑。使徒保罗能够接着足够了， Karena dia percaya dalam segala hal Tuhan itu adalah yang menyediakan. 因为他相信一切都是上帝预备给他的。 Ayat 13. 第13节， Lalu kemudian ayat 17. 有第17节。 Bagi Paulus, bukan pemberian itu secara nominal yang penting, tapi bagaimana dengan pemberian itu bisa jadi berkat bagi lebih banyak orang. 是我们人家给他的不是他的价值，不是他的数目，但是能够足够给很多人。 Saudara, saya sudah lama belajar dan diajar oleh Tuhan, mungkin 20 tahunan, 大概20年我在学习， untuk punya prinsip 有一个总计， bahwa apa yang ada di kantong saya tidak semuanya milik Tuhan, dari Tuhan untuk saya. tidak semua dari Tuhan。 Tidak semua yang ada di kantong saya itu milik saya. 不是说全部有在我的袋子的就是我的， Tidak semua yang ada di dompet saya itu milik saya. 没有什么全部在我的钱包里面都是我的，不是， Tidak semua yang ada di tabungan saya itu milik saya. 不是说全部在我的存款里面的是我的， Di dalamnya ada titipan Tuhan. 在哪里有上帝所托付的。 Kadang-kadang kalau ada orang memberikan kepada saya, 有些时候有人给我， maka otomatis saya akan berkata terima kasih. 我一定跟他讲谢谢的。 Tapi saya selalu otomatis balik badan saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini buat siapa? 但是回头过来的时候，我就问上帝，上帝这个要给谁的？ Walaupun tulisannya buat Mukse Petrus yang terkasih. 虽然在那边写是给Petrus 牧师的， Dari pengalaman saya, tidak semuanya buat saya. 在我的经验中，不是全部是围着我的给我的。 Beberapa kali begitu saya balik badan, Tuhan langsung, begitu saya tanya, Tuhan ini sebetulnya buat siapa? 当我转过身来的时候，我就问上帝，其实这个是要给谁的？ Tuhan langsung ingatkan saya kepada nama-nama orang. 上帝就直接提醒我几个人的名字。 Suatu hari ketika saya berbalik begitu, 当有一天，当我转过身来的时候， Tuhan ingatkan saya nama orang yang saya nggak kenal dekat. 上帝提醒我，我所不是很接近的人的名字。 Semakin saya jalan kaki menuju ke mobil, semakin kuat nama itu. 当我走路回到我的车的时候，这个名字，这个响声更加的强。 Maka seperti biasa amplop nggak saya buka. 正如平常，我就不打开这个 Kalau 信 saya 封。 sudah tahu itu bukan buat saya nggak akan buka supaya nggak tergoda. 如果我知道这个不是给我的，我就不打开，使到我不被诱惑。 Di mobil saya menangis berdoa, Tuhan, apa yang dikumpulkan Bapak ini saya nggak tahu, tapi ini buat dia kalau gitu. 这个先生给我的是什么我不知道，但是这个是给给他的。 Minggu depannya saya ke gereja tempat Bapak itu beribadah. Dia bukan hamba Tuhan. 下个星期我到回教会，他在那个教会崇拜的弟兄姐妹，他不是上帝的仆人。 Hari itu saya nggak ada khotbah. 那一天我没有讲到，
Saya selesai kebaktian, waktu masih ngantri salaman, saya di pojok itu, saya samperin Bapak itu. 当结束了，我就在那边站着的时候，我就来到那个先生， Saya katakan, Bapak, ada titipan Tuhan buat Bapak sekeluarga. 我就来到那个先生，我跟这个先生讲，先生，这个有上帝所托付给你，你和你一家。 Bapak itu berdiri dengan istrinya dan 2 anaknya. 这个先生跟他太太跟2个孩子在那边站着， Bahkan dia tidak terima kasih kepada saya. 他跟我讲谢谢， Mulutnya bergetar. 他的嘴那边在那边动摇， Mereka satu keluarga menangis. 他跟一家庭在那边哭。 Dan Bapak itu berkata, 那个先生对我说 puji Tuhan, tepat waktunya, tepat pada waktunya. 感谢上帝准确的时间。 Anak dan istrinya di sebelahnya juga ngomongnya sama. Puji Hal- Tuhan, 太太 tepat 跟 pada 儿子 waktunya, 也 tepat 是 pada waktunya. 同样的话说，准确的时间。 Saya bersyukur saya bukan menjadi saluran yang mampet. 弟兄感谢主，我不是一个揽住的。 Di setiap apa yang di kantong kita, tidak semuanya milik kita. 在我们口袋里的，不是全部都是我 Ada 们的， titipan Tuhan. 有上帝所托付的。 Amin. 阿门，弟兄姐妹们。 Seorang Kristen sejati tidak tahan melihat memiliki terlalu banyak ketika orang lain memiliki terlalu sedikit. 一个真正的基督徒不能够看到他自己太多，别人太少。 Waktu saya diberi, saya Tang- sukacita. Satu 当 orang. 给我的时候，我一定很喜乐。 Waktu minggu depannya saya berikan kepada Bapak itu. 当下个星期我把那个信封给那个先生的时候， Berapa orang yang bersukacita? 有几个人在那边啊喜乐呢？ Ada Bapak itu, istrinya, 2 anaknya, 有那个先生，他的太太，2个孩子， 4 orang? 4个人， No, 很 5 orang. 5个人 Saya juga bersukacita. 跟我在一起，我也很喜乐。 Share joy is a double joy. 我们给了人家喜乐， Kemurahan hati meniru Tuhan dan mengecewakan setan. 叫上帝喜乐，叫魔鬼伤心。 Mari menggunakan harta dengan benar. 来，我们使用我们的财物叫上帝喜乐， Sudah- 来靠着上帝。 Sudah 11 bulan hidup di 2024. 2024年已经11个月了， Ada titipan apa dari Tuhan di kantong saudara? 在你的口袋里有什么东西是上帝托付给你的？ Ada titipan apa di uang tabungan saudara? 有什么东西在你的存款里面，上帝所托付的？ Buat siapa itu? 那个是要给谁的？ Bukan punya saudara. 不是你的， Mungkin Tuhan titip buat gerejanya. 大概上帝托付要给他的教会， Supaya gerejanya boleh melayani dengan lebih banyak. 使他的教会能够更加的付设更多的事情。 Mungkin Tuhan titip buat sesama yang lagi membutuhkan. 大概上帝要给你的同胞，他们所需要到的同胞， Mari kita berdoa. 我们祷告。 Bapa kami yang di surga, 我们在天上的阿爸父， ajarkan kami untuk tidak larut dalam keduniawian. 教导我们不是只有落在这个被世界捆绑着， Ajarkan kami 教导我们 menjadi saluran berkat Tuhan. 成为气管，上帝的福音的气管。 Terima kasih Tuhan. 谢谢上 Di 帝， dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名讲祷告， Amin. 阿门。